Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akidah binti Kafi. Saya dari jurusan Sarjana Muda Halal dan Industri. Pada video kali ini, saya akan membentangkan dua tugasan dari subjek Akidah Islamiah saya. Iaitu tugasan pertama adalah assignment tentang Nabi Isa. Yang kedua adalah assignment ulasan artikel lelaki-lelaki yang hebat dari Al-Quran yang dikarang oleh Ustaz Syahri Abdul Rahman. Okay, first saya akan bercakap tentang assignment Nabi Isa. Okay, Nabi Isa adalah Nabi yang kedua terakhir kerana selepas Nabi Isa adalah Nabi Muhammad. Kerana kita tahu yang Nabi Muhammad adalah penutup segala Nabi dan dah tak ada Nabi lain dah selepas itu. Nabi Isa juga adalah anak kepada Maryam dan sebenarnya Nabi Isa ni banyak hikmah dan pengajaran yang kita boleh ambil dari kisah Nabi Isa sebab semua kejadian yang berlaku dekat Nabi Isa tu semua luar biasa yang kadang-kadang tak boleh difikir oleh akal manusia kita pun. Selain itu, kedatangannya pada akhir zaman juga banyaklah pendapat perbalahan sebab ada yang mengatakan Nabi Isa akan muncul sebagai tandanya hari kiamat. Okay, itu memang betul, tapi ada jugalah yang mengatakan bahawa bukan Nabi Isa yang muncul tapi Nabi Muhammad yang muncul sebab Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Tapi sebenarnya Nabi Isa penanda hari kiamat tu, bukan Nabi Muhammad. Lepas tu begitu juga kisah tentang Nabi Isa yang dilahirkan tanpa bapa. Itu pun sebenarnya banyaklah kontroversi sebab kalau orang lahir tanpa bapa ni mesti ada isu dia kan. Okay. Nabi Isa juga adalah merupakan Nabi yang sangat penting juga dalam agama Islam. Dalam Al-Quran, Nabi Isa digelar Isa ibni Maryam atau Isa Al-Masih. Berdasarkan buku Atlas Para Nabi dan Rasul, Nabi Isa dilahirkan pada tahun 7 hingga 2 sebelum Masihi di bahagian timur Baitul Maqdis seperti yang terdapat di surah Maryam ayat yang ke-16. Tapi ada jugalah yang mengatakan bahawa di Baitul Laham yang tentu di bawah pemerintahan Judea tapi sekarang dah jadi sebahagian daripada Palestin. Lepas tu kita tahu juga yang Nabi Isa ni dia tak ada keluarga, dia tak ada isteri, tak ada anak, tapi beliau ni ada sahabat-sahabat yang keakraban dia macam keluarga. Dia sahabat tu adalah tulang belakang kepada dakwah Nabi Isa iaitu golongan Hawariyun. Okay, maksud Hawariyun dalam bahasa Arab berasal dari kata Hur, H-U-R yang membawa maksud sangat putih. Tapi dalam Al-Quran, Hawariyun bermaksud sebutan untuk murid-murid Nabi Isa yang berjumlah 12 orang. Okey, antara mukjizat Nabi Isa yang paling saya rasa ramai orang tahulah, beliau dapat berbicara masa dia kecil, dapat menghidupkan burung dari tanah liat, lepas tu dapat menghidupkan orang yang mati dan banyak lagi lah kan. Okey, pandangan agama lain terhadap Nabi Isa, of course lah adalah kan Nabi Isa kot. Berdasarkan jurnal agama Kristian dan pengasasnya, kedudukan Isa dalam Protestan ni adalah sebahagian daripada agama Kristian lah. Mereka mengatakan bahawa Isa ni bukan seorang Nabi tapi adalah Tuhan. Dan kita tahu yang benda ni, statement tu sangatlah bertentangan sebab dekat Al-Quran dah banyaklah dalil yang mengatakan bahawa Nabi Isa tu adalah utusan. Okay? Dalam Islam, Nabi Isa ni dia anggap manusia biasa yang diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul kepada Bani Israel. Nabi Isa ni dia tak pernah langsung mengajak kaumnya untuk menyembah diri dia, cakap dia Tuhan ke, tapi dia mengajak kaumnya untuk sembah Allah. Allah adalah Tuhan, bukan Nabi Isa yang Tuhan. Jadi beliau ni cubalah meyakini kaum-kaumnya bahawa agama yang dibawa tu adalah agama yang benar. Lepas tu antara gejala zaman sekarang yang saya boleh kaitkan dengan Nabi Isa adalah kalau zaman Nabi Isa ada mukjizat dia kan, macam dapat berbicara time dia bayi. Tapi kalau mukjizat zaman kita adalah Al-Quran yang diutuskan daripada Nabi Muhammad kepada kita. Yelah, sebab Nabi Muhammad adalah Nabi kita, mukjizat kita adalah Al-Quran. Tapi bila fikir balik, berapa ramai yang mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, berapa ramai yang membacanya setiap hari. Jadi kita kena ingatlah pengorbanan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat dalam menyebarkan
dan berdakwah walaupun diorang ni banyak ujian yang rintangan yang dihadapi oleh mereka. Okey, selepas itu antara artifak yang ditinggalkan oleh Nabi Isa mengikut agama Kristian, okey. Yang pertama adalah gereja kebangkitan. Menurut Kristian, gereja ni adalah di mana Nabi Isa disalib, dikebumikan dan dihidupkan semula. Selain itu, kolam mikveh adalah penemuan yang berkaitan dengan Nabi Isa juga. Kolam tersebut bertujuan untuk menyucikan diri dengan mandi. Ia adalah merupakan asas penyucian menurut Judaism. Jadi para pengkaji mengatakan bahawa kolam ni dah wujudlah 2000 tahun lepas. Jadi 2000 tahun lepas tu di mana time tu adalah zaman Nabi Isa. Jadi kesimpulannya, dengan kita tahu tentang kisah Nabi Isa ni, kita dapat tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang kita boleh percaya, mana yang kita boleh ikut, mana yang kita tak boleh ikut. Jadi kita dapat tolaklah mana pendapat yang bercanggah dengan Al-Quran. Lepas tu kita dapat ambil jugalah pengajaran daripada Nabi Isa dengan golongan Hawariyun tu, yang diorang yakin yang ujian yang diberikan kepada mereka adalah untuk meningkatkan darjat mereka. Okay. Pembentangan saya tentang assignment Nabi Isa sampai di sini saja, sudah habis. Kali ni saya akan bercakap tentang ulasan artikel di mana salah satu rujukan yang saya ambil dari assignment Nabi Isa tadi. Itulah ulasan artikelnya. Ulasan artikel saya bertajuk Lelaki yang Hebat-Hebat dalam Al-Quran merupakan salah satu karya yang dikarang oleh Ustaz Syahri Abdul Rahman yang diterbitkan pada tahun 2020, tahun lepas. Artikel tu merupakan salah satu karya yang dikarang oleh Ustaz Syahri Abdul Rahman. Dia mengenai kisah-kisah pemuda di dalam Al-Quran. Dalam tulisan ni penulis dia menceritakan kisah-kisah pemuda di dalam Al-Quran dengan lebih terperinci tau. Yang tu antaranya seperti kisah pemuda Ashabul Kahfi, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail, kisah Nabi Daud dan kisah Nabi Isa dengan pemuda Hawariyun. Jadi penulis dia masukkan ayat Quran mengenai pemuda tersebut, contohnya surah Al-Kahfi lah kan. Lepas tu penulis tersebut akan menghuraikan ayat itu dengan lebih jelas dan kreatif supaya pembaca bila baca dapat senang nak faham lah ayat tersebut dengan lebih mendalam. Simple kan. Lepas tu pemikiran penulis karya iaitu Ustaz Syahri Abdul Rahman tu kan, dia nak kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, lagi-lagi di kalangan orang muda macam kita. Jadi penulis ni dia nak pemuda-pemuda zaman sekarang membuat persiapan yang rapi dalam menghadapi cabaran masa hadapan. Siapa lagi bukan kita kan? Siapa lagi yang nak mengubah dunia kalau bukan kita, anak muda yang masih bertenaga. Jadi kalau nak dekatkan anak muda dengan Al-Quran ni sesungguhnya memerlukan dakwah yang sangat-sangat kreatif, yang sangat cermat, yang sangat berhikmah. Jadi contohnya buku yang telah dihasilkan oleh penulis tersebut. Jadi ringkasan buku ini adalah, dalam berbilion-bilion manusia sejak diciptakan, apakah ciri-ciri yang menyebabkan Allah menceritakan kisah pemuda tersebut dalam Al-Quran? Sungguh special. Jadi dalam buku ni 3/4 daripada buku ini dia mengisahkan tentang Ashabul Kahfi, pemuda Ashabul Kahfi. Selebihnya mengisahkan tentang cabaran dan dugaan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Daud dan Nabi Isa. Kisah Ashabul Kahfi ni di mana mereka tahu yang nyawa mereka akan diancam. Lepas tu diorang pun decide untuk bersembunyi lah dalam gua lah kan, sebab diorang nak pelihara akidah diorang, diorang nak pelihara iman diorang. Persoalannya, kenapa mereka tak sembunyikan je keimanan diorang dan hidup je macam biasa? Like, simple lah kan. Jadi jawapannya adalah, kalau diorang sembunyikan iman diorang, macam mana diorang nak mengajak kaumnya ke arah keimanan? Macam mana diorang nak mengajak kaumnya ke arah ajaran yang benar? Jadi dengan diorang expose diri diorang
diorang boleh lah, senang nak ajak kaumnya mengajak arah kebaikan walaupun diorang tahu nyawa diorang akan diancam. Okay. Di samping kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi tu, terdapat juga kisah tentang Nabi Ibrahim yang sanggup mengorbankan anaknya untuk disembelih, Nabi Ismail, dan Nabi Ismail yang merelakan dirinya untuk disembelih. Jadi dua anak beranak tu, mereka mengikut saja kerana tahu yang benda tu adalah perintah daripada Allah dan mereka wajib taat kepada perintahnya. Lepas tu buku ini juga ada kisah tentang Nabi Daud. Nabi Daud kita tahu terkenal dengan sifat kepimpinannya. Allah melantik seorang pemimpin atau ketua kerana kerendahan hatinya, ilmunya dan kuat tubuh badannya seperti Nabi Daud. Akhirnya tentang pemuda Hawariyun yang setia dan sanggup menjadi orang kanan Nabi Isa dalam menyampaikan ajaran yang benar. Okay, jadi secara kesimpulannya, apa yang pengkaji lah, apa yang saya boleh dapat daripada buku ini adalah buku ini memang sangat menarik untuk dibaca dan sesuai sangat untuk golongan anak muda yang rasa macam nak mendekati Al-Quran, rasa macam nak memahami Al-Quran dengan lebih mendalam tapi tak tahu caranya. Jadi dengan buku inilah penyelesaiannya. Lepas tu di samping itu, bahasa yang digunakan dalam buku ini macam tak terlalu berat dan senanglah difaham oleh golongan muda. Okay, mula-mula saya lah pengkaji persoalkan mengapa buku ni macam tak letak je semua kisah pemuda Al-Quran dalam tu kan, like kumpulkan semua-semua letak dalam satu buku tu, nanti buku tu akan jadi tebal. Tapi bila difikirkan balik, anak muda zaman sekarang ni dia nak benda yang simple je. Kalau dia nampak buku tu terlalu tebal, kalau kitab-kitab dulu kan tebal kan, like orang-orang dulu senang nak baca. Tapi kalau anak-anak muda sekarang kalau nampak kitab tebal tu sesungguhnya mereka akan rasa terbeban dan rasa macam penatnya nak baca. Jadi saya rasa buku yang dikarang oleh Ustaz Syahri Abdul Rahman tu dia tak terlalu tebal dan tak terlalu nipis dan menarik perhatian anak muda lah untuk membacanya. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.